Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Malam ini kita buat live training untuk matlamat kita. Dalam live training ni untuk belajar macam mana nak tingkatkan jualan bisnes anda dengan cara membangkitkan rasa excited, rasa teruja pelanggan untuk membeli. Dan kita nak buat macam mana nak buat pelanggan kita ni, bakal pelanggan kita ni excited untuk membeli. Okey. Terima kasih dan tahniah kerana ada yang daftar training ni dan ada yang join terkejut. Okey. Boleh dengar apa yang saya cakap ni? Okay, cuba komen kalau boleh dengar dan bagi tahu tuan puan live daripada mana malam ni. Okay, sebelum kita mulakan boleh minta tuan puan untuk share video training live ni supaya kita dapat kongsi ilmu sama-sama, bagi tahu kawan-kawan kita. Bila kita bantu orang, insya-Allah kita pun lebih mudah untuk dibantu. Kebaikan yang kita buat untuk orang, insya-Allah dapat balik kepada kita. Okey? Minta tolong share dan juga participate dalam live training ni dan komen setiap kali ada poin-poin penting yang anda boleh catatkan. Okey? Okey, boleh komen apa bisnes yang tuan-puan buat. Apa bisnes yang tuan-puan buat? Okey, bisnes-bisnes yang berdaftar untuk training ni yang kita masukkan dalam kita punya email ni, ada yang buat kedai makan, kafe, restoran, bakery, home baker, ada yang buat food truck, berniaga di pasar malam, street food, food stall, jual makanan di tepi jalan, ada yang ada burger stall. Ada yang bengkel kereta, bengkel motosikal, kedai tayar, bengkel aircon. Ini semua bisnes-bisnes yang berpremis ni. Tadika, Taska, daycare, pusat tuition, spa, insurans, takaful, Renew, agent yang bawa Renew, Rotex. Kedai runcit, kedai seboneka, ada yang supply ayam, supply hasil laut. Ni barang-barang pasar lah. Kedai Robi, nursery pokok, hiasan rumah, printing, stiker, baju, butik bridal, tukang jahit, tailor, servis aircon, cleaning, plumbing, yang pergi ke rumah-rumah, technician semua, repair dan jual aksesori telefon, komputer dan juga gadget. Ada yang buat hartanah, developer bina rumah dan juga interior design. Macam-macam jenis bisnes yang join kita malam ni, pelbagai jenis bisnes. So, okay, kita mulakan Saya buat training ni dia tak nak shock sendirilah. Sebab tu bila tuan-puan ada yang mendaftar tu, kami tanya, apa bisnes yang anda buat? So, bila tengok senarai bisnes tu, saya lebih nampak macam mana saya boleh bantu bisnes-bisnes yang ada. Dan kita boleh bagi contoh-contoh yang bersesuaian lah. Okay. Dan bila saya tengok senarai bisnes yang join training ni, semua-semua list yang saya sebutkan tadi tu, saya lebih nampak dan saya percayalah yang bisnes ni, semua bisnes yang ada ni, jenis-jenis bisnes yang saya sebutkan tadi tu boleh pergi lebih jauh. Dan kita nak bagi contoh-contoh lah yang bersesuaian dengan bisnes ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bismillah dan kita doa semoga kita diberi kebaikan, dipandu akal kita ni, fikiran kita ni supaya celik, hati kita ni supaya boleh terima, mata kita ni supaya nampak kebaikan, nampak manfaat. Dan semoga apa yang kita sampaikan ni, apa yang saya sampaikan dengan sedikit ilmu yang saya ada ni, supaya semuanya membawa kebaikan untuk kita sama dan juga untuk orang lain. Okay. Apa yang saya nak kongsikan hari ni ialah
masalah-masalah yang dihadapi oleh bisnes anda. Ada beberapa orang yang email dan kontak kami bagi tahu apa masalah bisnes. Okey, apa strategi-strategi mudah untuk selesaikan masalah ni? So terutamanya berkaitan dengan marketing lah. Berkaitan dengan marketing untuk buatkan orang membeli, cara-cara untuk dapat pelanggan, macam mana nak buatkan orang suka, teruja untuk berbisnes ataupun datang kepada bisnes kita, berurusan dengan bisnes kita. Okey. Sedikit disclaimer lah. Okey. Ini bukan teknik gempak, ini bukan teknik hebat, meletup, teknik wow. Okey. Ini bukan teknik terbaru. Ini ialah teknik ataupun strategi asas yang ramai orang tak buat. Asas tapi ramai tak buat. Sebab apa? Mungkin sebab tak tahu, mungkin sebab terlepas pandang benda yang biasa ni, mungkin juga sebab kenapa dia tak buat benda-benda yang simple? Sebab sibuk tercari-cari teknik yang terbaru, teknik yang hebat kan. Gelabah-gelabah pergi sana sini cari teknik-teknik terbaru. Sampaikan bila nampak teknik yang basic, teknik yang asas ni tak ada rasa nak buat, tak nak rasa macam menggunakan teknik yang asas ni, sebab dalam kepala terasa macam perlukan strategi yang lebih hebat, yang lebih gempak. Okey. Mari kita tengok apa lagi poin kita. So ini bukan teknik-teknik kita selalu dengar lah, teknik rahsia yang tak pernah didedahkan lah. Ini bukan teknik yang konon-konon ni tak ada dalam buku marketing lah. Sebab saya rasa macam tak jujur kalau saya cakap benda ni macam saya seorang je yang boleh fikir. Teknik sebenarnya ni ramai yang orang tahu, banyak buku ada cerita dan dah digunakan. So kita kena berhenti. Kalau tuan-puan suka terkejar-kejar mencari teknik-teknik terbaru, kita kena berhenti sekarang mencari teknik-teknik terbaru ni. Janganlah mengalami apa yang orang cakap, orang kampung saya cakap, shiny object syndrome. Dia suka kejar benda-benda yang baru. Dia nampak, itu aku nak buat, ini aku nak buat, semua nak buat. So asyik terkejar-kejar teknik yang baru sampai satu pun tak buat. Dan bila dia nak buat tu, dia ada terjadinya fenomena gelabah. Gelabah rasa macam semua benda tak cukup. Siapa yang pernah ataupun selalu merasa gelabah ni, mencari teknik-teknik terbaru ni? Kalau kita ada perasaan tu, kena buang sekarang, kena berhenti cari teknik-teknik yang terbaru. Okey, yang strategi yang saya kongsikan dalam video ni, dalam live training ni dan juga dalam video yang kalau tuan-puan ada tengok yang sebelum ni, ini strategi old school yang dah dibuat sejak berpuluh tahun. Even ada mungkin 100 tahun kot. Yang orang kata tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Bukannya teknik terbaru, tapi teknik yang lama yang orang dah buat. Okay. Sebab apa? Sebab kita menjual kepada manusia. Kita menjual kepada manusia, fitrah manusia sama. Daripada dulu sampai sekarang, perangai manusia sama, fitrah manusia sama. Macam mana cara kita berfikir, apa yang menentukan tindakan yang kita buat, macam mana kita buat keputusan, semuanya masih sama. Berpandukan fitrah kita yang sama dan tak berubah. Perangai manusia sama je. Apa perangai manusia? Kita ni kedekut. Kita ni manusia ni pentingkan diri. Manusia ni kalau dia nak buat sesuatu mesti kena ada sebab. Untuk dia buat sesuatu, dia takkan buat saja-saja tanpa sebab. Manusia ni dia nak mencapai impian. Manusia ni dia nak menghilangkan kesakitan dia. Dia nak capai impian, nak capai nak dapatkan apa yang diharapkan, apa yang diangankan. Dan kita nak menghilangkan kesakitan, kita nak menghilangkan masalah, nak selesaikan masalah. Itu fitrah manusia. Manusia masih lagi sama. Itu cara orang membuat keputusan dalam setiap keputusan yang kita buat. Dan dalam keputusan membeli pun kita masih lagi berfikir dengan cara yang lebih kurang macam itulah. Kan? Kita kedekut, kita pentingkan diri. Everything yang kita buat ada sebab-sebab dia. Mesti ada
punca ataupun sebab kenapa kita nak bertindak. So membeli pun sama, membeli nak jadi pelanggan sama. Ini semua tak berubah. Fitrah manusia masih sama, tidak berubah. Yang berubah mungkin alat ataupun platform. So strategi dia sama, perangai manusia sama, platform ataupun dia punya alat-alat ataupun cara-cara lah yang berubah. Contohnya dulu orang tengok TV, so kita bolehlah buat iklan TV. Tapi sekarang ni mungkin orang kurang tengok TV. Orang tengok Instagram, orang tengok YouTube, orang tengok Facebook, video Facebook live macam sekarang. Orang tengok Netflix. Sebelum TV, marketer ataupun advertiser banyak buat iklan di radio. Sebab radio lah medium masa tu yang orang guna. Belum ada TV, orang guna radio. Dan sebelum radio pun ada pula majalah ataupun surat khabar. So dia berubah medium penyampaian iklan ataupun marketing, tetapi fitrah manusia. Maksudnya apa yang orang iklankan di radio dan di flyers dan di pamphlet dan di surat khabar sebelum tu hanya berpindah kepada medium radio, yang kemudian berpindah kepada TV, yang kemudiannya berpindah kepada medium online, internet. Inilah semua. Tapi masih lagi ada bisnes yang masih lagi boleh menggunakan flyers, pamphlet, brochure, benda-benda yang kita katakan sebagai old school, yang ramai orang kata ketinggalan zaman, yang ramai orang rasa macam dah tak berkesan. Tapi kita ada banyak case study bisnes yang masih lagi gunakan cara, even cara pun cara yang lama. Maksudnya psikologi fitrah manusia tu tak berubah, tapi masih lagi juga boleh gunakan platform yang lama yang orang kata mungkin dah tak boleh diguna pakai. Macam tuan-puan mungkin ada yang sampai kepada video ni ataupun page-page yang BRC bagi melalui SMS. So ada je orang yang SMS sekarang masih berkesan ke? Ada orang tanya macam tu kan. Bila dia tanya macam tu, dia seolah merasakan bahawa SMS tu dah tak berkesan lah. Sebab tu dia tanya, berkesan ke? Tapi masih lagi banyak bisnes yang menggunakan medium SMS untuk berkomunikasi dan menyampaikan maklumat kepada pelanggan. So rule marketing hukum hakam yang fitrah manusia tadi tu tak berubah sejak tahun 18 something macam tu lah, 1800-an tu. Dan buku-buku marketing pun kalau kita baca yang tahun 1880-an ke 1920-an ke, masih lagi bukan saja boleh dibaca tapi patut dibaca. Sebab dia ada strategi yang timeless, yang evergreen. Dan sebenarnya kita hanya perlu teknik-teknik asas je. Tak guna pun kita buat benda yang hebat-hebat, tapi kalau yang asas ni kita tak ada. Kita nak buat rumah, kita mesti ada tapak rumah yang kukuh. Itulah dia punya asas dia, foundation dia. Dan kita faham asas ni sebenarnya baru kita boleh kembangkan, baru kita boleh pergi yang lebih advance. Sebab yang advance tu semuanya berakar, root dia daripada yang basic. Tak guna kalau kita pergi yang asas. Sebab bila pengalaman kita makin besar bisnes yang saya consult, sebenarnya makin kita kena pergi kepada basic, fundamental, supaya bila dia besar dia tak goyang. Kita nak bina asas tu yang kuat supaya bisnes tu bila dia besar dia tak goyang. Makin banyak ataupun makin besar, makin banyak jualan ataupun makin besar bisnes tu, makin kita kena pergi betulkan balik basic tu. Sebab kalau tak dia sangkut ataupun dia roboh. Dan kita nak kena guna ilmu asas ni dulu, dan kita buang kepercayaan bahawa kita ni perlukan ilmu-ilmu yang advance supaya kita rasa mudah buat. Kita tak rasa macam aku tak boleh buat ni sebab benda tu advance. Kalau kita ada fahaman yang kita perlu ilmu advance, ilmu yang gempak, kita akan rasa macam aku nak kena ada tu, aku nak kena ada ni, lalas kita tak buat. Okay? Dan saya tak ada keperluan pun, tak ada rasa macam nak perlu menunjuk hebat pun. Saya tak perlu mengaku yang ilmu ni satu-satunya saya je yang ada, tak ada dalam buku. Saya tak perlu pun, tak ada keperluan nak buat macam tu. Sebab kita tahu result yang kita buat, kita dah dapat untuk kita punya klien dan peserta program. Biarlah nampak macam bodohnya guna teknik yang biasa-biasa, guna teknik yang old school, guna teknik yang dah lama. Biarlah saya nampak bodoh, cerita benda yang basic, asalkan ada hasil dan saya dapat audience yang genuine.
Genuine untuk belajar ilmu yang fundamental. Saya tak nak audience datang sebab dia terpancing dengan teknik-teknik hype yang kononnya ini rahsia yang tak pernah didedahkan, ini benda yang tak ada dalam buku marketing. Sebenarnya semua ada, dan yang asas, yang basic itulah masih lagi ramai marketer, copywriter handalan dunia belajar dengan asas-asas teknik yang kita nampak macam ketinggalan zaman, basic, mudah sangat tu. Okay? Biarlah kita ambil yang mudah, yang kita boleh buat, basicnya ada dan kita dapat hasil, kita buat. Daripada kita belajar benda-benda yang complicated, lepas tu kita gelabah, aku tak buat lagi benda tu, aku tak buat lagi benda ni, ada benda baru muncul. Lalah kita tak buat, lepas tu kalau kita buat pun kita rasa susah, complicated. Baik kita buat yang basic ni. Okay. Yang perlu kita ada ialah yang pertama, kita belajar ilmu yang betul. Belajar ilmu yang betul, yang asas dan mudah difahami, dan usaha untuk fahamkan ilmu itulah. Okay? Bukannya tak faham terus tinggal. Kita belajar dan kita fahamkan apa yang kita belajar tu. Yang kedua, kita usahalah untuk buat berdasarkan ilmu tu. Yang kita buat, walaupun perkara asas, kita boleh dapat hasil. Daripada kita cari-cari teknik keempat tapi kita masih lagi tak dapat hasil. Boleh dengar ke ni? Okay. Kenapa saya membebel panjang sampai berpeluh-peluh ni? Membebel panjang pasal cerita tadi tu. Mana cerita marketing ni? Kenapa nak cerita pasal apa basic lah, basic. Sebab saya nak betulkan dulu fahaman tu. Tak guna kalau kita cerita benda-benda nanti yang saya kongsi nanti, kalau bila tuan-puan tengok, nampak simple lah benda ni, old school lah, ketinggalan zaman lah, kita buang. So kita kena sediakan diri dulu. Saya nak anda bersedia untuk nampak dan tengok. Tak adalah rasa macam apa benda ni, benda ketinggalan zaman, tak nak buat. Benda simple je tuan-puan. Kita cerita benda simple je. Okay, so stay sampai habis dalam training ni sebab saya nak tunjukkan contoh-contoh yang akan membuka mata tuan-puan. Saya nak tunjukkan case study yang kita pernah buat dengan klien dan juga dengan peserta program. Saya nak, dan juga saya nak bagi peluang kepada 3 orang business untuk mendapatkan free online private consultation yang bernilai RM2,500 dengan beberapa syarat lah. Okay? Syarat yang pertama, silakan share video ni dulu. Okay? Itu syarat yang pertama. Silakan share video live training ni. Walaupun tuan-puan mungkin lepas ni ada yang tengok masa tak live, silakan share video ni untuk syarat untuk mendapatkan 3 slot online private consultation di mana kita akan bantu tuan-puan. Lepas tuan-puan belajar nanti, kita akan bantu macam mana nak susun strategi tuan-puan untuk spesifik pada bisnes tuan-puan. So dia, sebab dia private kan, so boleh kita go deep. Okay. So kita nak saya nak bagi summary, okay? Recap video yang sebelum ni. Kalau tuan-puan dah tengok bagus, kalau belum tengok, kita nak bagi dalam video sebelum ni kita bagi 3 strategi untuk tingkatkan jualan yang sangat straightforward. Yang pertama, okay, boleh tulis ni, sampaikan message kepada target market yang betul. Reach the right people. Itu yang pertama. Sebab kalau message kita tak sampai, kita takkan dapat bagi tahu orang lah kan. Sebab marketing mestilah kita memberitahu. Okay. Yang kedua, bila kita dah sampaikan mesej, sebenarnya tak cukup semata-mata sampaikan mesej, tak cukup sekadar memberitahu. Kita nak bagi sebab kenapa pelanggan kita ataupun bakal pelanggan kita perlu datang berurusan dengan bisnes kita. Bagi sebab kenapa mereka perlu berurusan dengan bisnes kita, bukan dengan bisnes yang lain-lain. Okay, itu yang kedua. Kita dah bagi tahu yang pertama tadi. Yang kedua, tak cukup sekadar bagi tahu, kita kena bagi tahu dia kenapa datang pada bisnes kita. Yang ketiga, kita bagi nilai supaya mereka mula berbelanja dengan kita, dan kita bagi lebih nilai supaya mereka berbelanja lebih, supaya pelanggan berbelanja lebih setiap kali dia datang. Ini
Term ni kita panggil AOV lah. Okay? Average Order Value. Kalau sekali dia datang RM50, kita nak tingkatkan jadi 70. Kalau sekali dia membeli tu dia beli RM50, kita nak jadikan mungkin 90, 100. Ataupun mungkin selama ni kalau orang datang ke kedai beli barang yang RM10, kita nak tingkatkan jadi RM15. Itu contoh-contohnya. Okay, nanti kita akan go deeper dengan beberapa contoh. Okay, macam saya cakap tadi, bila saya tengok senarai bisnes yang mendaftar untuk training ni, banyak yang kita rasa boleh pergi lebih jauh. So kita nak bantu tuan-puan grow. So ada something special untuk tuan-puan di hujung video nanti saya akan bagi offer yang menarik untuk tuan-puan, dan kita bagi ekstra lebih daripada biasa. Okay. So kita pergi kepada main point. Main point kita dalam training ni, okay, kita punya fahaman terhadap marketing. Yang pertama, okay, tulis yang pertama, marketing ialah leverage yang besar. Marketing ialah leverage yang besar. Okay, apa maksud dia? Leverage ni maksudnya dia boleh jadi leverage ni maksudnya satu usaha yang kecil, tapi kalau impactnya besar, dia boleh jadi bagi hasil yang lebih besar. Okay? Marketing ialah satu push yang boleh jadi leverage yang besar. Kita buat sikit lebih daripada biasa, tapi hasil yang dapat tu lebih banyak. Contoh, ini bukan contoh lah, ni general lah. Okay? Kita dah keluar kos yang besar untuk mula bisnes. Kalau orang yang buat kedai, bakery contohnya, dah beli stok, dah renovate kedai, dah hire pekerja, beli equipment, macam-macam bahan-bahan mentah semua, yang kos dia sangat besar. Okay? Tambah sikit untuk buat marketing, boleh bagi hasil yang besar. Tapi kalau dia tak buat marketing, boleh jadi bisnes tu tak pergi, ataupun rugi, ataupun tak ada pelanggan. So dengan tambahan sikit, sebab kita dah banyak kos tadi, kos besar-besar tu semua, dengannya tambahan sikit, dia jadi satu leverage yang usaha kecil tapi boleh bagi hasil yang besar. Okay. Contohlah ada beberapa orang yang pernah approach BRC, dia kata dia buat produk OEM dengan kilang lah. Dan proses nak buat produk tu kos dia besar, dan dah habiskan semua modal dekat kos mengeluarkan produk. So bila tanya ada tak kos marketing? Tak ada. Tak ada kos yang tak ada modal yang tinggal untuk marketing. Jadi dekat situ kita nampak dia dah hilang leverage yang besar tu. Tak guna pun kita ada contoh lah, kita ada bajet RM50,000 untuk mulakan bisnes. RM50,000 kita dump kepada produk tanpa kita ada kos yang kita bajetkan untuk marketing. Okay. Contoh lagi satu, contoh yang saya sebut macam tadilah, dan juga saya sebut dalam video yang sebelum ni. Kita bandingkan satu kedai, contoh kedai makan, tak kisah apa-apa kedai pun. Kedai, contohlah kita ambil satu bakery lah senang cerita. Kita stick pada contoh tadi, bakery. Bakery A dan bakery B memulakan bisnes dengan modal lebih kurang sama. Katakanlah cost renovation, lease kedai, beli equipment dan barang-barang, katakanlah RM100,000, which is sikit tu sebenarnya. Okay, banyak bisnes yang bisnes bakery ataupun restoran keluarkan lebih banyak lagi modal. Katakanlah dia keluarkan RM100,000. Bakery A tidak membuat apa-apa marketing. Bagi dia RM100,000 tu dah cukup. Duduk dekat tempat yang konon orang lalu lalang, dah cukup bagi dia. Bisnes B buat RM100,000 juga, sama kos dia, kemudian keluarkan kos yang rendah. Rendah tu maksudnya in proportion dengan RM100,000 tadilah. Mungkin dia keluarkan RM1,000, RM2,000 untuk buat marketing yang targeted, reach the right people, bagi sebab kenapa orang kena datang, dan bila orang datang, dia buat orang beli lebih banyak. Orang datang nak beli RM10, dia boleh buat orang beli RM15. So antara A dengan B, beza hanyalah RM1,000 tadi, ataupun RM2,000 lah kos marketing tu. Okay? Dan dia ada kos yang dah besar, RM100,000 sebelum tu. Dua-dua buat kos yang sama, RM100,000. Cuma B tambah RM1,000
ataupun 2,000 untuk buat marketing, apa jadi pada A dan B? So kita nampak B ni dengan hanya tambah sikit dia dapat hasil yang besar. Itulah nama dia leverage. Marketing ialah leverage yang besar, menghasilkan impact yang besar. Dia boleh jadi perubahan kecil yang bawa hasil yang besar. Perbezaan antara A dengan B tu boleh jadi besar sangat. Dengan hanya kos yang kecil, usaha yang lebih kecil untuk kita push ke depan. Okey, itu yang pertama. Bagus tuan-puan. Ramai yang tag kawan-kawan Alhamdulillah. So silakan untuk ajak kawan-kawan share video ni supaya kita boleh sebar-sebarkan ilmu kita yang insya-Allah bermanfaat ni lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, fahaman yang kita perlu ada tentang marketing. Marketing ialah kerja-kerja menyampaikan cerita gembira, khabar gembira ni dan menambah nilai. Okay? Kita jangan jijik dengan marketing dan kerja-kerja marketing dan kerja-kerja menjual ni. Kita jangan fobia. Kita jangan rasa macam aku tak reti, aku tak boleh buat, ataupun kita persoalkan pula. Aku bisnes tepi jalan je, kena ke buat marketing? Aku bisnes pasar malam je, kena ke buat marketing? Ataupun aku dah hebat, kena ke buat marketing? Ada orang jenis macam tu Masa dia kecil kata aku kecil tak payah buat marketing. Dah besar, aku dah besar, kenapa nak buat marketing? Alah sama je. Kita tengok bisnes besar pun yang dah dikenali ramai. Coke, Adidas, Nike, apa benda, Apple, semua Maxi, Cellcom, McD, KFC, semua buat marketing. Walaupun dah dikenali. Okay? Marketing ialah kerja menyampaikan. Ini poin kedua. Marketing ialah kerja menyampaikan khabar gembira dan menambah nilai. Ambil tu. Takkan kita tak nak sampaikan khabar gembira ni, cerita gembira ni dan bagi value kat orang ni. Okay? Sebab apa? Sebab manusia dia perlukan produk atau servis. Tak kisahlah, saya letakkan semua tu dalam produk. Manusia perlukan produk. Kita tengok masa PKP yang awal tu, orang ada uncertainty tau. Kedai runcit buka ke tidak, boleh ke beli roti. Kita tak payah tengok banyak lah. Bila ada kebarangkalian untuk roti habis, macam orang gila beli roti. Orang beli telur berpapan-papan, duduk rumah, 2 orang, beli telur macam berniaga murtabak. Beli banyak gila. Kenapa? Sebab orang perlukan benda tu. Orang perlukan kedai runcit. Orang perlukan kedai yang jual sayur. Orang perlukan benda-benda yang dia perlukan lah. Produk ni. Jangan rasa bila kita buat kerja marketing ni, jangan rasa benda tu susah. Jangan rasa marketing ni kerja yang jauh. Macam, marketing ni nak kena pandai IT. Banyak orang cakap, saya tak buat marketing sebab saya tak reti lah IT ni. Siapa kata dia berkaitan dengan IT? Kita kena faham dulu basic dia. Marketing ialah menyampaikan khabar gembira dan menambah nilai. Contoh, macam saya sebut pasal kedai runcit tadi kan. Masa PKP, kalau kita tahu kedai tu buka, kalau kita pergi banyak kedai, roti gardenia tak ada kat kedai. Ada orang bagi tahu kat sana ada kedai yang ada roti gardenia. Benda tu berita gembira. Hari ni sekolah anak saya bagi tahu, cikgu bagi tahu anak-anak kena bawa bendera. Wife saya dah biasalah, kerja wife, kerja mak ialah untuk risau tentang anak-anak. Dia risau mana nak dapat bendera. Dan orang mula tanya dalam grup WhatsApp. So sebelum saya pergi office tadi, saya bawa wife saya pergi ke kedai dan saya belilah benda tu. Lepas tu wife saya kena hantar saya ke kedai, ke office. Wife saya hantar saya ke office, on the way beli bendera. Dan dah mula orang tanya dalam grup, kat mana nak beli, kat mana nak beli. So kami pun bagi tahu. So itu walaupun macam bukan marketing, tapi itulah marketing. Cuma marketing tu bukan dibuat oleh kedai tu. Marketing tu dibuat oleh tu word of mouth marketing kuasa mulut. Word of mouth marketing yang dijalankan oleh wife saya yang bagi tahu kat kedai tu ada. Itulah berita gembira. Kat sana ada. Manusia perlukan produk. Bayangkan kita ni perlukan apa? Kalau rumah kita ada aircon, kita perlu servis aircon, kita perlu hantar anak ke tadika, kita perlu makan malam yang bagus, kita perlu beli barang di kedai runcit, kita perlu beli nursery, barang-barang kat nursery pokok kalau orang yang berkebun kat rumah.
Macam saya sekarang ada kebun kecil-kecil sikit. Saya pun ada masalah tu. Masalah mencari mana sebenarnya nursery dekat area tempat saya ni. Nursery ataupun barang-barang. Tapi tak apalah, sebaik kita ada Shopee. So beli barang direct dari Shopee. Beli biji benih, beli tanah, semua kat Shopee. Dan hantar kat rumah. Sesuai untuk orang yang tak suka keluar rumah macam saya. Contoh, nak bagi faham lagi benda ni. Sebelum saya duduk di sini, sebelum saya duduk dekat area ni, saya duduk tinggal dekat Setia Alam. Masa tu Setia Alam, kawasan yang area Setia City Mall tu, area yang belah sana Setia Impian tu ramai orang dah lama. Tapi kawasan yang PKNS develop tu, kawasan yang berhampiran dengan Setia City Mall tu, kawasan baru develop. Ini cerita 5-6 tahun lepas lah. Saya baru pindah ke situ dan masih banyak rumah kosong. So tak ada makcik niaga nasi lemak tepi jalan. Susah lah bagi saya masa tu. Sebagai seorang peminat tegar nasi lemak, nak breakfast kat mana susah. Sebab tak ada orang jual nasi lemak. Okay, what if? Ni saya bagi theoretical lah. Theoretical situation. What if kalau sebenarnya ada orang jual nasi lemak, tapi bukan dekat jalan yang saya lalu lah. Kita ada laluan yang kita selalu lalu. Saya tak pergi pun lalu kat situ, tapi sebenarnya ada makcik jual nasi lemak dekat situ. Okay, apa jadi sebenarnya? Rugi lah. Saya rugi sebab dia jual nasi lemak dan saya tak tahu dia ada jual nasi lemak. Dan dia jual nasi lemak dan dia tak dapat saya sebagai pelanggan, sedangkan saya perlukan nasi lemak dia. So adakah keji ataupun jijik ataupun jelik, annoying, menjengkelkan, whatever lah perkataan yang seumpamanya, bila dia buat marketing? Bila dia buat marketing, adakah itu kerja-kerja yang keji? Adakah itu kerja-kerja yang kita rasa macam tak apa-apa lah? So kita kena betulkan balik hubungan kita. Hubungan kita dengan marketing. Kalau kita faham marketing tu satu benda yang susah, yang complicated. Dan kalau kita faham marketing tu satu benda yang macam segan lah dapat marketing, rasa macam jijik lah, ataupun dia ni buat marketing lah tu, ini nak menjual lah tu. So kalau kita ada hubungan yang kurang sihat antara kita dengan marketing, mungkin sebab kita tak faham marketing ialah menambah nilai, menyampaikan cerita dan khabar gembira. Orang perlukan produk, kita ada produk. Orang perlukan servis, kita ada servis dan kita bagi nilai terbaik. Kalau kita masak sedap. Kalau kita jahit baju berkualiti. Kalau kita servis kereta, kita servis bagus. Kalau kita buat servis aircon, kita buat bagus. Kita percaya apa yang kita buat ni. Makan sedap, servis aircon bagus, servis macam-macam benda yang kita buat, jaga anak orang bagus. Kita hendaklah bagi tahu. Sampaikan berita gembira, sampaikan nilai pada orang yang memerlukan. Okay? Kalau kita rasa marketing itu jijik, kita tak buat lah. Tapi kita kena faham, ubah fahaman kita. Marketing ialah menyampaikan kabar gembira, menambah nilai kepada kehidupan orang yang perlukan apa yang kita ada. Orang perlukan produk, kita ada produk. So kita hendaklah bagi tahu. Okay? Jadi marketing ni ialah satu jambatan. Pelanggan perlukan produk, kita ada produk. Yang menyambungkan keduanya ialah jambatan tu. Jambatan itu ialah marketing. Ni tulis ni. Marketing ialah jambatan yang menghubungkan kita sebagai pengeluar produk, penjual produk dengan pelanggan, bakal pelanggan yang memerlukan produk. Okay? Marketing ialah jambatan yang menghubungkan kita sebagai penjual produk dengan pelanggan yang memerlukan produk. Apa jadi kalau kita tak buat marketing? Kalau tak ada jambatan, pelanggan tak tahu ada produk tu. Okay? So dia susah, macam saya tadilah. Susah, resah, gelisah, tak dapat makan nasi lemak. Sebab kita tak tahu ada orang jual nasi lemak. Dan kita sebagai penjual pula, tak adalah pelanggan. Rugi. Satu bentuk kerugian sebenarnya. So kita kena faham kalau kita tak buat marketing, bukan saja kita rugi. Pelanggan yang perlukan servis kita tu pun rugi juga. So marketing kita yang kita buat sebenarnya adalah satu servis. Saya pun kadang-kadang ada rasa lah macam gelinya kalau nak buat marketing ni, rasa macam poyo pula.
Tapi contoh macam sekarang, kalau saya tak bagi tahu tuan-puan, menyampaikan tentang apa yang kita ajar, apa yang BRC ajar, apa yang Buhari Ramli ajar, tak bagi tahu, duduk senyap-senyap, tak jadi apalah. Tuan-puan takkan tahu tentang BRC dan tuan-puan mungkin terus hanyut dalam kejahilan, ataupun kita tak adalah doa macam tu. Kita doa tuan-puan, tak kisah, belajar tempat lain yang bagus. Tapi saya takut benda-benda yang berlaku, banyak kali berlaku ialah terpergi belajar ataupun termasuk kelas ataupun terbeli produk-produk yang harga mahal-mahal tapi tak bawa faedah yang setimpal. So salah saya lah sebab saya tak buat marketing. So ini tanggungjawab. Marketing ialah tanggungjawab. So kita tahu manusia perlukan produk. Bayangkan kalau satu tempat tak ada kedai runcit, tak ada kedai dobi, tak ada klinik, tak ada farmasi, satu tempat, satu mukim tu, tak ada semua benda tu. Dia keperluan asas manusia dekat satu tempat tu tak dipenuhi. Okay, so apa yang kita buat? Kita berniaga, kita menjual, kita buat marketing, kita sebenarnya menyampaikan khabar gembira dan kita menambah nilai dalam kehidupan orang. Kita buat orang lebih gembira, lebih happy, boleh memenuhi keperluan dia. Okay, faham cakap tu? Ubah sikit pandangan kita terhadap marketing. So kita pergi kepada poin yang ketiga. Okay, poin yang ketiga. Daripada poin yang kedua tadi, marketing ialah menyampaikan khabar gembira, menambah nilai dan kita menghubungkan antara kita dengan pelanggan yang perlukan kita punya produk. Yang ketiga, kalau kita tak buat marketing, bermaksud kita sombong. Kalau kita tak buat marketing, bermaksud kita ni sombong. Kita percaya produk kita ni bagus, okay? Kita bagi nilai yang terbaik, kita bagi servis yang terbaik, kita menambah nilai, menambah baik kehidupan manusia. Sebab kalau kita tak buat benda yang baik, kalau kita tak jual produk yang bagus, kalau kita tak percaya dengan apa yang kita jual, jangan berniaga lah kan. Tak baiklah berniaga, menipu orang ataupun bagi produk yang tak bagus, produk-produk cincai, buat kerja lebih kurang. So, kita mesti ada pride. Kita bangga, kita percaya dengan produk kita, so kita percaya. Kalau kita tak buat marketing, kita tak sebarkan khabar gembira tentang penambahan nilai yang kita boleh bagi, value yang kita boleh tambah dalam kehidupan pelanggan kita, kita ada berita baik ni. Kita boleh kongsi kegembiraan yang kita ada, tapi kita berahsia. Tapi kita simpan, kita diamkan. Sombonglah namanya tu. Kita tak nak bagi tahu orang, tapi kita mengharap orang datang. Kita mengharap orang tahu sendiri. Kita mengharapkan orang macam pandai-pandai dia je kena datang dan kena tahu pasal bisnes kita. So siapa kita yang kita sampai rasa macam tu? Sampai kita rasa macam orang kena tahu pasal aku. Lepas tu bising pula bila tak bagi tahu, orang tak tahu. Kan? So kita sombong lah bagi saya. Itu kategori ni lah. Sombong kalau kita tak buat marketing yang kita believe kita boleh sampaikan produk kita yang baik, servis kita yang bagus kepada kita punya pelanggan. So ini kita punya bagi saya inilah fundamental marketing manusiawi ataupun marketing yang bersifatkan kemanusiaan. Kita bukannya marketing yang mendajal orang, yang mengakal orang, yang buat hype lebih-lebih, yang membodohkan orang, yang menipu. Itu semua kita tak nak buat. Okay? Memang kita berniaga nak untung. Okay? Tapi kita hanya kita bukan dia buat untung sebab kita tipu orang, sebab kita ambil daripada orang. Kita tak nak buat macam tu. Kita nak untung, bisnes kita untung, biarlah sebab orang tu untung, kita ambil daripada dia sebab kita bagi sesuatu yang lebih bernilai pada dia. Okay? So untuk recap tadi, yang pertama apa? Marketing ni ialah leverage yang besar. Yang kedua, marketing ialah menyampaikan cerita ataupun khabar gembira dan menambah nilai, dan kita kena faham tu supaya kita kita ada hubungan yang sihat dengan marketing. Dan yang ketiga, kita sombong kalau kita tak buat marketing. Marketing tu maksudnya menyampaikan tau. Bukannya
Bukan semestinya kena buat iklan. Bukan semestinya kena ada IG, Facebook, kena ada Twitter, kena ada YouTube, TikTok, Bigo dan sebagainya. Tak semestinya. Kita menyampaikan khabar gembira. Dia tak ada pun cerita pasal kena guna Facebook, kena guna Google Ads. Sebab sekarang ni kalau kita cerita marketing je orang ingat Facebook Ads. Kebanyakannya lah. Sikit-sikit adalah cerita pasal Instagram ke ataupun Google Ads ke. Kebanyakan orang kalau dia cakap pasal marketing mesti ingat iklan Facebook. Tapi marketing fundamentalnya adalah menyampaikan cerita gembira. Menyampaikan apa yang kita boleh bantu, tambah nilai orang. So kita, yang tiga tadi, kita sombong kalau kita tak buat marketing, kalau kita tak bagi tahu dan kita hanya duduk berharap. Okay, boleh ikut setakat tu? Okay, bagus. Ramai orang yang bawa kawan-kawan join, tag kawan-kawan ni bagus. Bila kita buat kebaikan, ajak kawan-kawan kita bagi kongsi nilai, bagus pada kita. So daripada 3 poin penting tadi dan melihat kepada senarai bisnes-bisnes yang berdaftar, jenis-jenis bisnes, okey, ada orang yang daftar untuk join training ni supaya kami boleh bagi tahu bisnes-bisnes yang berdaftar untuk training ni ada macam-macam tadi, macam saya cakap tadi, kedai makan, apa bakery, apa bengkel, servis aircon, servis laptop semua. Saya percaya bisnes anda boleh dapat pelanggan. Yang pertama, bisnes anda boleh dapat pelanggan, boleh dikembangkan dan boleh jadi satu payung yang memenuhi keperluan tuan-puan dan melindungi tuan-puan dan keluarga. Okey? Mungkin ada orang yang rasa macam struggle dengan bisnes sekarang, susah nak jalankan. Saya nak bagi tahu, saya percaya bisnes tuan-puan kalau bagus, produknya bagus, orang boleh terima, anda boleh dapat pelanggan yang ramai. Sebab apa? Sebab kita, macam saya cakap tadi lah, orang perlukan produk. Kita buat marketing bukan untuk pedajai orang, bukan untuk mengakal orang. So orang perlukan produk ni. So saya rasa rugi kalau kita tak buat marketing dan kita sampaikan. Sebab tu saya percaya yang pertama tadi, anda boleh dapat pelanggan yang lebih ramai. Yang kedua, bisnes anda boleh dikembangkan. Bisnes anda boleh dikembangkan. Maksudnya kalau selama ni ada satu stall burger yang jaga sendiri, insya-Allah boleh dikembangkan, ada cawangan. Kedai makan bersama boleh dikembangkan. Apa-apa saja bisnes yang tuan-puan ada, kita boleh fikir dan buka ruang yang lebih luas. Contoh macam kita ada peserta Old School 5X yang dapat online consultation percuma dengan kita, tapi kita invite datang ke office buat consultation. Tuan Nizam dari Seremban, dia buat bisnes Renew Rotex. Okay, kita berbual dan kita bagi idea pada Tuan Nizam yang dia dah kembangkan untuk dia dapat lebih ramai lagi pelanggan dan bukan sekadar tunggu orang bila orang nak renew Rotex. So kita bagi dia cara untuk kembangkan. Jangan buat macam orang lain, semata-mata tunggu ataupun semata-mata buat iklan Facebook. Siapa nak renew Rotex, post kat grup-grup. Siapa nak renew insurans kereta, insurans motor, renew Rotex. Itu semua orang buat. So kita nak kena berbeza. Ini kita akan go deeper lah. Tapi apa yang kita buat pada Tuan Nizam, kita duduk lebih kurang 2 jam. Tuan Nizam dapat online consultation dengan kita, tapi kita ajak invite datang office. Duduk selama 2 jam, kita kembangkan plan dia. Dan Tuan Nizam cakap dia nampak macam mana nak kembangkan dan dia dah siap plan dah. Macam mana dia nak pergi ke lebih 100 tempat-tempat yang ejen Renew Rotex lain tak buat. Ejen insurans kereta, automotive insurans lain tak buat. So itu the power of kita understanding basic dan kita boleh kembangkan idea basic tu. Okay? Kat mana kita tadi? So bisnes kita boleh dikembangkan, dapat pelanggan, boleh dikembangkan dan jadi payung yang bukan kita yang jaga bisnes, bukan kita yang bersusah payah bisnes kita tak pergi, tak boleh tidur dengan bisnes, tapi bisnes itu yang jaga kita, jadi payung yang bagi kita orang kata lah, klise lah benda ni, kebebasan kewangan lah, kebebasan masa lah. Tapi bagi saya itu payung, bisnes itu payung yang akan memenuhi keperluan kita dan melindungi kita. Okay?
Dan semua tu bermula dengan dapat pelanggan. Okay? Semua tu bermula dengan dapatkan pelanggan, buatkan pelanggan excited, teruja untuk membeli daripada bisnes kita. Macam mana cara dia? 3 tadi yang saya dah beritahu awal tadi. Reach the right people, sampaikan message kita kepada orang yang betul, target market yang betul, bagi sebab untuk dia datang, untuk dia berurusan dengan kita, dan bagi dia lebih value supaya dia spend lebih dengan kita. Okey, kita nak tengok beberapa persoalan. Okey. Yang pertama, kesilapan yang kita buat. Banyak bisnes buat tentang marketing. So tadi kita dah cerita tentang fahaman kita pasal marketing. Ni kita nak elaborate sikit lah. Kesilapan yang ramai orang buat pasal marketing. Yang pertama, tak buat marketing. Tak buat marketing. Ataupun marketing sekadar memberitahu. Marketing sekadar memberitahu sini ada bisnes, atau sini ada kedai Dobi, kini dibuka, dapatkan sekarang di sini. Okey. Semua orang buat benda yang sama sebab benda tu benda senang, benda tu benda yang paling mudah nak tak payah fikir pun. Itu je lah benda yang paling senang kan. So bila benda yang senang, yang tak perlu fikir, semua orang akan buat, dan market akan jadi crowded dengan semua benda yang sama. So macam mana kita nak jadi pilihan kalau kita banyak bersaing? So nanti kita cerita lepas ni. So kita buat bisnes pasar malam ke, bisnes tepi jalan ke, buat burger ke, apa ke, kita mesti buat marketing. Okay? Silap pertama, kita tak buat marketing. Bila tak buat marketing, message kita tak sampai. Khabar gembira dan value-value yang kita buat dalam bisnes kita, yang kita boleh bagi pada orang, tak sampai. Saya bagi contoh. Satu cerita pasal kita punya klien tahun 2017. Okay? Namanya Tuan Rizal. Bisnesnya tutup sebab kedainya lah tutup sebab renovate. Dia ada outlet bisnes satu. Kedainya tutup kerana direnovate. Tambah lagi dia punya apa benda lah kan. Dan bila buka semula, lepas renovate, ramai orang tak tahu. Okay, kenapa orang tak tahu? Sebab itulah silap dia. Dia tak buat marketing. Sebab tu orang tak tahu. Kalau kita tak bagi tahu, benda ni simple. Straightforward. Kalau kita tak bagi tahu, macam mana orang nak tahu? Kan? Benda tu straightforward. Dia tak payah pun nak belajar, pergi kelas marketing sampai bayar RM15,000, gadai bawah pinggang, semua tak payah. Benda tu straightforward. Kalau kita tak bagi tahu, orang tak tahu. So kita tak buat marketing, orang tak tahulah. So itu yang Tuan Rizal buat, dan dia hadapi masalah lah. Sale dia jatuh sebab customer tak datang, customer masih tak tahu kedai dia dah buka kan. Dan orang pergi dekat pesaing-pesaing dia yang dekat. Dan pesaing-pesaing ni pula yang ada kat keliling tu kan, jadi tumpuan pelanggan dia. Sebab masa bisnes dia tutup, tak silap saya dalam 3 bulan macam tu lah, 3-4 bulan, pelanggan dia yang sebelum ni datang ke premis dia ni tak dapat datang. So pergilah ke dekat pesaing dia. Dan bila orang dah 2-3 bulan, 4 bulan pergi dekat satu kedai tu, satu outlet ni, dah terbiasa lah. Orang ni ada habit. Ni satu lagi psikologi pasal manusia. Manusia ni ada habit. Kalau dia dah buat benda tu, dia akan stick dengan benda tu. So dah susah dia nak gain balik customer yang dia dah hilang ni, sebab customer tu dah ada habit membeli dekat tempat yang baru. So tak cukup sekadar memberitahu juga. So kalau tak buat marketing, masalah lah. Kalau bagi tahu kini dibuka pun susah juga, sebab customer dah ada habit, tabiat baru, dia dah terbiasa dah selesa pula pergi kedai pesaing dia. So apa yang dia buat? Dia buatlah marketing. Dan tak sekadar memberitahu, dia bagi sebab untuk orang datang ke outlet dia. Okay, apa hasil yang dia dapat? Jualan harian dia naik 5 kali ganda. Ini kita pun tak percaya tau benda ni. Bukan kata orang kata mengarut lah benda ni, tak percaya lah. Kami sendiri mula-mula tak percaya benda ni. Okay? Tuan Rizal datang selama tak silap saya 2-3 bulan berturut-turut untuk consultation. Dan salah satu yang kita bagi ialah inilah plan marketing dia. Dan Tuan Rizal masa tahun 2017 bayar 6,900 untuk consultation bersama dengan BRC selama 3 bulan tu. Dan dia happy untuk bayar benda tu.
Sabarkan lepas tu dia buat company lain, company baru, dan ajak saya untuk duduk dalam company baru sebagai director dalam company baru dia tu. Okay. So, apa yang dia buat, dia buat tadi tu, so apa yang dia dapat ialah lepas dia buat benda tu dalam masa lebih kurang 2 bulan, jualan harian meningkat 5 kali ganda. Okay. Pelanggan lama mula datang, dan sekarang sebabkan dia bagi sebab kenapa orang kena datang, pelanggan baru pun mula datang. Dan sampai cashier dia cakap, ramai orang yang tak pernah kita kenal yang datang jauh-jauh. Okay. Pelanggan baru ada yang sanggup datang jauh. Datang daripada macam kawasan neighborhood sebelah sana. Walaupun dekat kawasan rumah mereka tu ada pesaing yang buat servis yang sama, kedai yang lebih kurang sama, tapi dia sanggup datang jauh. Kenapa? Manusia bertindak dengan sebab. Okay, ingat tadi awal kita cakap fitrah manusia sama. Kita nak buat mesti ada sebab. Kenapa aku nak pergi kedai kau jauh-jauh kalau kedai kat sini ada? Kita bagi sebab. Bagi sebab dan orang akan buat. Sebab itu fitrahnya. Kalau sebab tu kuat, dia akan buat. Tak kisahlah jauh ataupun dekat tempat dia ada outlet yang sama, kedai yang sama, dia sanggup datang. Okey. Pelanggan baru dan lama ni datang dan berbelanja lebih, dan dia datang lebih kerap. Maksudnya sekali datang belanja lebih, dan sekarang ni datang berkali-kali pula. Sebab apa? Sebab dia bagi sebab, bagi lebih value, bagi lebih nilai supaya customer dia sanggup berbelanja lebih. Okey, tu maksudnya dia buat apa? Dia buat 3 tadi. Bagi sampaikan mesej kepada orang yang betul. So dia sampaikan mesej pada kawasan sekitar dia. Bila dia rasa macam dah habis tepu dah, dia pergi ke kawasan sebelah. Itu yang kawasan sebelah pun orang datang dekat bisnes dia. So 3. Yang pertama tadi sampaikan mesej, yang kedua bagi sebab untuk orang datang. Dan bila orang dah datang, orang dah mula berurusan, bagi sebab untuk orang berbelanja lebih. Dan sebenarnya dia ada satu cerita lagi sebenarnya pasal Tuan Rizal punya bisnes ni, yang kalau saya ceritakan tuan-puan mesti tak percaya. So apa, nanti mungkin kita boleh cerita dalam training yang lebih mendalam lagi nanti. Sebab cerita dia ni saya pun tak percaya part tu, tapi dia yang cerita sendiri lah. So case study Tuan Rizal ni yang kita buat dengan dia bayar consultation 6,900. Kita susun balik, kita fikir apa sebenarnya yang berlaku. Sebab masa tu kita tak tersengaja tahun 2017 tak tersengaja kita come up dengan plan tu, dan kita packagekan, susun balik what works, what doesn't work, dan kita susun jadikan dalam satu panduan yang bernama Old School 5X. Nanti sekarang kita cerita macam mana tuan-puan boleh berpeluang untuk daftar ke dalam training Old School 5X ni. Dah ramai peserta kita sekarang. Okey, yang kedua, macam mana kita nak jadi pilihan walaupun kita ramai pesaing. Tadi pun dah cerita sikit kan. Kita tengok sikit ruang komen. Boleh dengar? Boleh kita teruskan So yang kedua, jadi pilihan walaupun kita banyak pesaing. So kita perlu ada sesuatu yang dinamakan USP. USP ni apa sebab orang nak kena datang beli dengan kita, dan ini penting, dan bukan beli daripada orang lain. Maksudnya kita jual tilam. Kenapa orang nak beli tilam daripada kita dan bukan daripada orang lain? Okay. So USP ni panjang ceritanya. Boleh jadi satu buku teks, boleh jadi satu training 3 hari, 6 hari, seminggu, sebulan pun boleh. Kita nak cerita USP saja. Tapi itu nanti kita cerita. Okay. Apa yang pasaran perlukan, apa yang tak dipenuhi dalam pasaran. Bisnes A bagi ni, bisnes ni bagi ni, bisnes C bagi ni, bisnes D bagi ni. Tapi apa yang pelanggan perlukan tapi tak dipenuhi oleh pesaing yang ada dalam pasaran ni. So kalau kita bagi benda tu, kita senang untuk jadi pilihan. Bila kita jadi lain sikit dan kita bagi lebih daripada pesaing kita. Contoh, okay? Contoh, satu kedai optometri, kedai spek lah saya cerita di Pantai Timur. Sale dia jatuh sebab ada pesaing dekat kawasan sekitar. Okay? Di kejiranan dia ada beberapa pesaing. Saya tak ingatlah 3, 4, 5 kot pesaing. Dalam kawasan yang boleh jadi dia punya target market lah. Mungkin dekat kawasan Pekan, betul kawasan kampung-kampung keliling kan.
Itu dia punya target market. Tapi sekarang ni target market dia ada pilihan untuk pergi ke kedai-kedai lain. Dan kedai-kedai yang datang tu ialah kedai-kedai yang besar. Macam yang ada apa? Rangkaian lah, macam Focus Point ke macam tu lah. Okay. So datang. So sale dia ada yang jatuh sampai ratus-ratus sehari. Okay. Sale sebelum tu sale dia lebih kurang dalam, saya rasa dalam 30,000 macam tu. Jatuh pergi ke 30,000 sebulan 30,000 sehari. 30,000 sebulan jatuh pergi ke tahap ratus-ratus sehari. Okay. Puan ni tadi, owner kedai ni, dia join dan belajar case study Tuan Rizal tadi. Case study original Tuan Rizal tadi, dia belajar dan dia buat. Dan dia kata dia buat tu simple je. Dia pun rasa macam simple je benda ni. Buat dan dia buat marketing campaign tu tak selesai selama 2 minggu. 2 minggu jalan campaign, dan sepanjang campaign tu berjalan, salah satu hari tu, dia buat campaign selama 2 minggu. Salah satu hari tu, ada hari, saya tak cakap hari-hari tau, ni bukan nak claim hype melampau ni, ini cerita betul, tapi saya tak nak claim hype melampau, tak nak cakap hari-hari. Ada satu hari yang sale dia naik sampai 15,000 satu hari. So daripada sale ratus-ratus tadi naik kepada 15,000 satu hari dalam masa 2 minggu yang dia kata buat kempen yang dia rasa simple. Tak prepare sangat pun, just buat lebih kurang dan buat macam yang dia belajar daripada case study Tuan Rizal tadi. So naik kepada 15,000 satu hari. So sale dia naik daripada, sebelum dia jatuh tadi sale dia 30,000. So masa jatuh tu sale dia tak sampai lah 30,000 kan. Bila lepas buat kempen tu, sale dia naik jadi double daripada sebelum jatuh. Maksudnya masa jatuh 30 kan. So dia pergi kepada 60,000 sebulan bila buat kempen yang simple tu. So kita doa puan tadi tu dia dah buat lebih banyak lah sekarang. Dia dah tahu buat tu, dia buatlah lagi banyak. Buatlah lebih berkekalan. Sama macam Tuan Rizal tadi, mula dia buat sebulan, 2 bulan, nampak. Lepas tu dia terus buat, jadikan benda tu satu kalender setahun buat. Habis kempen sambung, habis kempen sambung, habis kempen sambung. Itu cara kita kembangkan. Bila kita dah dapat initial result, initial success tadi, early success tadi, kita kembangkan ke depan. Okay. So apa yang kita kena buat? Apa yang sebenarnya puan tadi tu buat ialah dia buat marketing yang mungkin kedai-kedai yang lain-lain tadi tu ada yang buat marketing, ada yang tak buat marketing lah. Kedai-kedai optometri yang lain tadi tu ada yang buat, ada yang tak. Tapi kalau buat pun mesti kebanyakan dia buat benda yang sama. Promosi 200 jadi 100 ke whatever lah. Kan yang klise, yang tipikal, yang ramai orang tengok. Tapi puan ni dia bagi keunikan. Dia tak jual tapi dia offer, dia tak menjual tapi dia jemput orang datang ke kedai dan bagi satu servis yang pelanggan perlukan. Ini kita kena go deeper lah, kena fikir macam mana. Okay? Yang tu kita ada go deeper dalam old school 5X tu. So maksudnya bukan saja Tuan Rizal tadi berjaya, puan ni tadi kedai optometri di Pantai Timur belajar daripada case study Tuan Rizal tadi dan dapat hasil. Dan ramai lagi lah peserta-peserta yang dapat hasil. Okay. Yang ketiga, persoalan yang ketiga, macam mana kita nak dapat repeat sales daripada pelanggan kita tanpa kos marketing berkali-kali. Macam mana? So kebiasaannya kita pun tahu, mungkin ramai orang tahu, mungkin ada yang tak tahu lah, tapi kita pun tahu kita naklah gunakan database. Mungkin kita pernah dengar lah database marketing lah, gunakanlah database, simpan database. Ada orang yang tak simpan langsung database, tak kumpul, tak simpan. Okay? Bila tak simpan, confirm lah dia tak guna database tu. Ada orang yang dia simpan jadi perkasam dan tak gunakan langsung. Saya pernah konsult dengan satu bisnes ni, jual produk secara online. Saya tanya dia ada database tak? Tak ada. Berapa lama dah bisnes, pelanggan dia berapa ramai? Ada kot dalam 3,000 macam tu. 3,000 pelanggan dia ada, tapi dia tak ada simpan database. Kat mana database dia? Dalam slip post yang ada berapa banyak tu. Itulah dia database dia. Kalau hilang benda tu habislah. Ada orang simpan database konon-konon lah, konon-konon nama simpan database. Kat mana? Dalam WhatsApp. Kalau phone tu kena format, hilang, itu bukan simpan, itu tak sengaja lah ada kat situ. Tak disimpan pun, kita tak
actively kumpul dan ambil database tu. So, pelanggan dah beli sekali, dah suka, tapi tak repeat. Apa sebab-sebab? Apa punca kenapa pelanggan tak repeat? Yang pertama, ni bukan cerita dia tak suka tau, ini cerita dia dah suka, dia dah beli. Yang pertama mungkin dia lupa lah. Pelanggan tu lupa, simply memang tak ingat langsung. Yang kedua, yang kedua, tak ada trigger. Dia kadang-kadang teringat, sedapnya lah makan kat situ, teringat dia tiba-tiba, tapi tak ada sebab, tak ada trigger, tak ada tak ada push, tak ada benda yang menolak dia ke arah tu, ataupun tak ada benda yang memanggil-manggil dia. Kita tak memanggil-manggil dia, tak ada trigger, tak ada pencetus yang buatkan dia bertindak atas ingatan dia tu. Dia ingat pasal bisnes tu, pasal sudahnya makan kat situ, baguslah servis dia. Aku sebenarnya, contohlah servis aircon, aku sebenarnya dah nak kena servis aircon dah ni, tapi tak apalah, nantilah. Sebab manusia ni dia bergerak atas momentum. Kalau dia bergerak dan dia kena ubah tindakan dia, contoh macam hari-hari tak payah hantar servis, sampai masa nak hantar servis malas lah, ataupun sampai masa nak kena servis maintenance aircon kat rumah malas nak buat lah. Nantilah. Kalau kita boleh tangguhkan, kita nak tangguhkan. Itu perangai manusia. So kalau tak ada trigger, pembelian repeat takkan berlaku. Yang ketiga, dia nak beli dah, dia dah suka dan dia nak beli dah. Ini tak ada trigger dah, dia memang nak pergi beli, tapi dia lupa kat mana dia beli, ataupun dia tak jumpa, tak tahu. Saya bagi contoh 2 kisah peniaga makanan. Yang makanan tak kisahlah kan, makanan lah, tapi 2 ni nasib dia berlainan, berbeza nasib dia. Yang pertama, ada satu food truck, dulu 3-4 tahun dulu, masa saya duduk dekat sebelum saya pindah ke sini, ada satu food truck yang saya suka, yang kita rasa sedap lah, harga okey, rasa sedap. Kalau dia makan letak dalam bekas yang ada gerigi-gerigi tu kan, rasa macam nak jilat yang gerigi-gerigi tu, bengang dia, rasa macam mendidih darah aku. Kenapalah aku letak dalam bekas ni, kuah kau dah lah sedap, lepas tu tersangkut dekat yang gerigi-gerigi tu, bengang. Dan harga pun tak mahal. Dia ada Instagram je, dia tak adalah kumpul database, tapi kita boleh lah anggap dia ada Instagram. So bila saya teragak, sebab dia food truck ni, dia berjalan-jalan kan, kita tak tahu. So ada hari tu kadang saya cari, tak ada kat sini. So rupanya dia ada IG. So lesson pertama kat situ, bila saya beli, dia rugi kalau dia tak cakap terima kasih tuan, boleh follow IG saya, boleh follow IG saya punya food truck ni, sebab kita akan berpindah ganda. So nanti senang kalau tuan nak beli, boleh cari saya dekat Instagram. So rugi, itu rugi yang pertama lah. So lesson yang pertama. Yang kedua, nasib baik. Nasib baik saya terfikir nak cari lah. Cari dekat IG, dah jumpa IG dia dan tahu dekat mana. So nasib baik dia ada IG. So lesson yang pertama tadi, rugi dia tak invite untuk follow IG dia. Yang second ni, nasib baik dia ada IG lah. Kalau tak ada IG macam mana? Tapi dia masih lagi mengharapkan pada saya lah, untuk saya yang teringat dan saya yang kena cari pula sendiri. Dan kebanyakan orang mungkin ada yang tak cari, ada yang teringat, ada yang nak cari tak jumpa, baliklah, ataupun pergi pasar malam je lah. Tak cari dah dekat IG ke mana, tak ada usaha lah. So mungkin saya masa tu berdaya usaha lah sikit kan, nak mencari dekat IG tu. So lepas tu kita senang, hari ni dekat belakang situ, hari ni dekat depan, hari ni dekat Shell, hari ni dekat sana. So kita boleh follow dan kita senang nak pergi. Nasib baik dia ada IG, tapi masih lagi juga kurang bagus sebab dia tak ada medium. IG ni konsep dia pasif lah. Kalau saya buka ada lah, kalau saya tak buka macam mana? So macam mana dia nak sampaikan mesej kepada saya direct kalau dia tak ada simpan database saya, nombor telefon ke, nama ke, email ke, macam mana? Tapi okey lah, dia ada IG tapi saya rasa dia akan better kalau dia boleh kumpul database dia. Yang kedua, ni nasib yang berbeza sikit. Ada satu pasar malam yang memang selalu saya pergi. Tiba-tiba hari tu saya rasa mungkin sebab ada perubahan jadual ke, ataupun ada macam ada mungkin peniaga, sebab masa tu saya rasa cuti kot. Mungkin peniaga tempat tu dia tak berniaga. So ada satu peniaga baru. Peniaga baru yang duduk dekat tempat tu.
Macam saya tak pernah nampak dia ni. Sepatutnya kat sini kedai lain, gerai lain, tapi tiba-tiba ada dia. Dia jual apa? Apa nama benda tu? Bomboloni. Bomboloni ke bombolini? Bomboloni. Okay, bomboloni, which is just a fancy word for stuffed donut. Senang kan? Donut yang diisi. So saya beli. Okay, pengalaman saya beli lah. Okay, ni bagus juga cerita dia. Walaupun cerita pengakhiran dia agak sedih, menyayat hati, menangis, berbakul-bakul saya menangis. Cerita dia sedih. Dia sedap. Okay, itu pertama lah. Sedap ni kat rumah lah kita rasa. Saya nak beli 3 tak salah saya. Apa Nutella ke, strawberry ke, something lah macam tu. 3, 2 macam tu. Tak tahulah dia dengar ke tak apa yang saya cakap, tapi dia punya yang jaga tu akak dia, adik dia pergi ambil. Adik dia ambil dan adik dia letak 5. Dan dia bagi saya. Saya cakap, saya nak 3 tadi. So sebab tu saya cakap, kalau kita bagus lebih sikit daripada orang, kebanyakan peniaga tak berapa mesra, dia anggap benda tu transactional, dia tak jaga kita. Tapi adik ni bagus, muda lagi yang jual ni. Dia cakap, saya minta maaf tak apa kita boleh tukar. So sebab kita beli, tadi saya beli 3 tapi dia letak 5 kan. Tak apa kita boleh tukar. Tu dia minta maaf lagi sekali. Dalam masa beli tu cakap, Assalamualaikum, beli apa, boleh tak kisah. So dia ada bonus point lah kat situ. Sebab kebanyakan ni kita tengok kadang-kadang peniaga pasar malam ni, dia macam tang buat nak ambil. So kita tak ada rasa macam human touch tu tak ada lah. Ke apa tu, budi bahasa, adab kan. Orang kita ni kan jenis yang senang tersentuh dengan adab, dengan budi pekerti yang mulia ni. So kat situ dah best lah kan. Service dia best. Lepas tu tak apa. Lepas tu dah lah dia meminta maaf sebelum dia bagi. Bila dah bagi, dah bayar, bagi-bagi, saya minta maaf tadi Okay, settle habis. Problem. Tadang. Cerita menyayat hati dia ialah, saya suka gila benda tu. Tapi minggu depannya bila saya pergi balik, mungkin sebab dia dah kembali kepada jadual asal, ataupun mungkin peniaga yang sebelum ni tadi mungkin cuti tu, yang dia ni ganti, orang tu datang balik. Alamak, tiba-tiba dah jalan dah kembali kepada asal. Mana bomboloni ni? Manakah bomboloni yang sangat sedap dan dijual oleh adik yang berbudi pekerti mulia ni? Saya dah gusar, resah, gelisah cari sepanjang tu. Sanggup tau cari. Pusing tak jumpa. Ada bomboloni lain yang dijual oleh orang lain. Tak nak. Aku nak yang tu juga. Sebab yang tu dah terbukti sedap, dah rasa dan dia baik. Saya ni jenis yang suka nak. Saya dulu masa saya study kat Australia, kadang-kadang balik Malaysia kan, setahun 2 tahun sekali balik Malaysia. Bila saya pergi pasar malam, yang pertama memang kita gila lah bila pergi pasar malam ni. Jarang jumpa makanan Malaysia, memang beli banyak. Tapi secondly, sebab dekat tempat saya, dekat kampung saya, ramai orang kenal. Dan kan tegur yang menjual tu kenal. Kadang saya tak kenal pun orang, tapi sebab kita famous, tak adalah. Kita anak orang meniaga, so kenal. Dan kadang tu rasa macam, malu kalau tak membeli. So saya belilah. Dan saya rasa pembelian saya tu, saya mampu nak beli. Saya beli sebab nak bantu dia, nak support bisnes. Sebab tu kalau kawan-kawan mana yang bisnes, saya ada support lah. Beli, bagi dia happy kan. So yang ni pun sama, saya nak support dia sebab dia muda lagi, dia berniaga, dia beradik, dan jual sedap, berbudi bahasa. So kita nak reward. Saya lah suka macam tu, reward orang-orang yang baik. Jangan biarkan orang yang baik ni penat berbuat baik sampai dia jadi buat jahat yang berperangai celaka. Kita nak dia jadi baik, kekal baik, dan kita reward dia dengan baik. Bila dia akan rasa macam, aku jual ni baik, orang suka beli kat aku. So saya nak buat benda tu. Tapi minggu tu tak ada, minggu depan tak ada, lepas-lepas tu tak ada. So rugi bagi dia sebab dia tak ada point macam mana saya nak berhubung dengan dia. Tak ada database, dia tak minta database ke. Kalau masa tu dengan berbudi bahasa itu, kalau dia cakap, boleh tak tuan follow IG saya, ataupun boleh tak dapatkan nombor telefon, kalau sedap nanti boleh saya hubungi balik, ataupun bagi kad at least, ataupun dia bagi nama. Sebab tu kadang-kadang branding tu penting. Branding tu bukannya branding yang besar-besar ni apa. Branding tu nama untuk kita dikenal pasti. Untuk awal-awal dikenal pasti. So nama pun tak ada. At least kalau ada nama dia letak Bomboloni Adik Cantik, contohnya lah. Boleh kot saya cari kat Facebook macam saya cari yang food truck tadi tu.
Ataupun cari kat IG macam food truck tadi, tapi ni tak ada nama. Saya nak cari apa? Tengah saya nak search bombol ni dijual oleh adik cantik yang berbudi pekerti mulia, tak jumpa. So rugi pada dia, rugi juga pada saya, sebab tak dapat merasai keenakan bombol ini yang sedap dan dijual oleh orang yang berbudi bahasa, baik hati. Kan? So nampak tak? Nampak atau tak? Rugi sebab kita tak ada database. So dengan database yang ada, sebenarnya dia boleh berlaku proses pembelian berulang kali tanpa kita nak buat marketing dah, sebab kita dah dapat dia dah beli, dia dah rasa. So kita contact je balik, tanya, ataupun kita bagi dia trigger, kita bagi dia reason supaya dia datang. Saya selalu kadang-kadang buat consultation dengan klien-klien kan, ataupun kadang-kadang dengan kawan-kawan lah. Ada kawan saya tu ada satu bisnes kan, saya tengok ada database pelanggan tak? Saya cakap ni tak payah meniaga lah. Jangan kata kau meniaga lah kalau kau tak ada database pelanggan. Kalau kau tak ada database pelanggan, berapa banyak orang beli, berapa kerap dia membeli, macam mana kau nak contact dia balik kalau kau ada problem, kalau kau ada nak buat sale, kalau kau ada promotion, kalau kau ada pindah tempat. Contoh kalau kita berniaga, katakanlah berniaga kedai kain ke, kita ni kedai buku ke apa ke, orang suka datang. Tiba-tiba benda ni banyak kali berlaku. Landlord nak naikkan sewa, ataupun landlord buang kita, tuan kedai buang kita. Dengan tak semena-mena, kita tadi, kalau hubungan kita dengan pelanggan semata-mata disebabkan lokasi, macam mana kita nak dapat balik pelanggan tu kalau kita pindah? Mungkin kadang kita pindah tak jauh, tapi orang datang kedai kita yang lama, tak jumpa kita, give up dia balik. Rugi sebab kita tak ada cara untuk hubungi pelanggan kita. Saya dah pindah, janganlah pergi kat kedai lama lagi, nanti rasa bermuram durja, sedih bila tengok tempat yang saya dulu dah kosong ataupun dah berubah. Ini alamat baru, datanglah ke alamat baru ni untuk merasai kegembiraan abadi. Okay, so kita ada cara untuk hubungi. Satu saya cakap dengan kawan saya tadi, jangan kata buat bisnes lah kalau kau ni tak ada simpan database pelanggan. Ini cerita BRC punya cerita, saya punya cerita. Saya hilang Facebook saya, akses kepada Facebook personal saya tahun lepas. So Facebook personal tu dia ada akses kepada business manager yang jaga page BRC. Okay? Dan geniusnya saya masa tu ialah tak ada admin lain selain saya yang jaga business manager tu. Genius kan? Genius sangat. So saya tak boleh nak akses page, tak boleh nak buat iklan, tak boleh nak buat apa semua. So basically Facebook BRC yang lama tu lebih kurang 30,000 like. Kita burn macam tu je, tinggalkan. Walaupun sekarang boleh dapat balik. Mampus kau lah kita buat page sekarang yang tuan-puan berada ni. So adalah sekarang 3,000 like. Kita tak pernah pun kisah pasal like, tapi ada 3,000 like. Alhamdulillah orang tengok. Tuan-puan datang pun tengok video hari ni. Alhamdulillah. Tolong like dan follow BRC. So masa tu lebih kurang dalam sebulan. Sebenarnya saya hilang akses tu 3 bulan lah kepada akaun personal. Tapi kita decide dalam masa sebulan kita buat jalan baru, page baru, akaun iklan baru, semua baru. Tapi dalam masa sebulan tu kita masih lagi sale, masih lagi maintain macam biasa. Sebab apa? Walaupun kita tak boleh buat iklan, kita tak boleh nak akses, kita tak boleh nak itu ini semua, sebab Facebook tu tempat orang. Orang tu kalau dia rasa kita ni dia tak suka ke, ataupun ada glitch technical ke apa ke, kita tak boleh nak akses lah. Bukan tempat kita, tempat orang. Tapi saya nasib baik ada data sendiri. Masa tu BRC ada lebih kurang 15,000 email database, dan kita ada database pelanggan yang pernah membeli dengan BRC, rasanya ada lebih kurang dalam 7-8,000. Database subscriber email ada lebih kurang 15,000. Dan sebenarnya ada banyak lagi form, waiting list, survey form, macam-macam form lah. BRC dulu gila buat form. Kita ada satu survey form tu yang ada sampai 3,000 orang isi. Soal jawab survey form kita tanya apa masalah benda semua. So bila tak boleh buat iklan Facebook, tak ada akses nak hubungi orang, tak ada cara untuk buat marketing, iklan yang macam biasa, kita masih lagi ada kita punya email, kita ada nombor telefon, dan sebahagian besar pelanggan kita ada alamat. So kalau rasa macam tak boleh nak call, kita datang rumah lah seorang-seorang, kan? Kita ada alamat, dan kita ada survey form, Google Form je bang, bukan susah sangat pun, yang bermacam-macam. So itulah masa tu jadi penyambung nyawa. Tak ada penyambung nyawa pun, sebab sebelum tu memang kita pakai email pun. So kita buat marketing gunakan email. So sale masa tu tak adalah jatuh pun, tak terjejas lah, naik pun rasanya lagi masa tu.
So itu lesson dia. Kita ada database orang yang pernah membeli dengan kita ataupun pernah datang, database prospek pun boleh. Database prospek, database pelanggan. Kita boleh hubungi untuk dapatkan repeat sales berkali-kali tanpa kita keluar kos marketing yang baru. Okey. Boleh ikut setakat tu? Boleh ikut setakat tu tuan-tuan dan puan-puan? Adakah tuan-puan, tuan-tuan dan puan-puan belajar sesuatu daripada video training ni? Adakah nampak sesuatu yang baru? Buka mata, ubah pandangan, ubah mindset? Dapat sesuatu tak? Silakan komen. Okey. So anda tuan-puan dah tengok video training ni sampai sekarang dan tuan-puan dah nampak apa benda yang boleh dibuat. Kita dah cerita beberapa cerita tadi. Kita dah cerita beberapa benda yang boleh bagi tuan-puan nampak lebih jelas. Okey, apa yang boleh dibuat? Sekarang ni tuan-puan ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Tuan-puan boleh ikut apa yang saya kongsi tadi dalam training ni tadi dan cuba buat sendiri. Sebab kita ada masa tak banyaklah, lebih kurang dalam sejam setengah macam tu. So apa yang saya cerita tadi tu pengenalan cukup setakat tu kan. Kita tak ada masa yang panjang untuk bercerita panjang. So tuan-puan boleh ikut apa yang saya cakap tadi. Pilihan pertama cari cara sendiri. Dan kadang-kadang kita cari cara sendiri, kadang-kadang kita tak jumpa jalan dia. So pilihan yang kedua, atau tuan-puan boleh belajar dengan BRC dengan langkah demi langkah yang tersusun untuk bangkitkan keterujaan orang. Buatkan orang excited untuk membeli, macam Tuan Rizal tadi, macam kedai otometri dekat Pantai Timur tadi, macam Tuan Nizam yang buat di Neurotex dan macam klien-klien dan peserta-peserta BRC yang lain. Okey. Tuan Nizam tadi dari Semban dia cakap lagi senang belajar. Memang kadang-kadang kita tahu benda ni tapi bersepah-sepah. Lagi senang belajar bila tahu tersusun langkah demi langkah apa yang nak dibuat. So saya nak menawarkan, memperkenalkan pada tuan-puan tentang Old School 5X. Ini panduan yang kita buat berdasarkan case study Tuan Rizal tadi. So dengar dulu, bagi peluang kepada diri sendiri untuk dengar, terbuka, menerima. Mungkin ni sesuai untuk tuan-puan dan mungkin boleh bantu. Sesuai untuk siapa? Sesuai untuk bisnes yang nak sampaikan message marketing kepada pelanggan, nak memberitahu kepada pelanggan, dan bukan sekadar memberitahu tapi nak bangkitkan excitement, bangkitkan keterujaan pelanggan untuk membeli dengan bisnes kita dengan tak sabar-sabar, dan jadikan bisnes kita ni pilihan pelanggan walaupun kita ada pesaing. So sesuai untuk bisnes-bisnes yang nak mencapai 3 tujuan tadi tu. So tak kisahlah online ke offline ke. So kita pernah ada peserta-peserta yang ada car wash, tadika, taska, pusat tuition, stesen minyak, butik pakaian, fashion, handbag, kedai otometri, cafe, restoran, bakery, home bakery, barang baby, kedai printing, kedai yang jual barang-barang barang-barang rumah, pinggan mangkuk, financial planner. Kita pernah ada klien unit trust, produk-produk kesihatan, kosmetik, online, semua itulah. Produk pendidikan, buku, farmasi, kedai gunting, kita ada homestay, bengkel kereta, bengkel servis aircon, kitchen cabinet dan macam-macam lah. Produk gadget, apa benda semua. So banyak lagi. So apa yang kita belajar dengan Old School 5X? Kenapa Old School 5X? Sebab teknik ataupun strategi marketing old school yang meningkatkan jualan Tuan Rizal tadi 5 kali ganda. Sebab tu nama dia Old School 5X. Senang kan nama dia. So video pertama dia ada dapat 5 video. Yang utama ada banyak lagi video. Yang bonus-bonus ni tapi saya cerita 5 dulu. Video pertama ground rules. Pasal marketing campaign yang berjaya. Apa hukum hakam dia? Generally marketing campaign yang berjaya. Video yang kedua, prinsip-prinsip old school marketing. Ni pelajaran yang kita dapat daripada buat kempen dengan Tuan Rizal tadi dan beberapa kempen lain-lain yang kita buat.
kita cari apa prinsip dia. So kita susun. So video yang ketiga, ada 3 komponen yang mudah nak difahami dalam kempen marketing old school 5X. Video yang keempat, kita bagi contoh-contoh kempen kempen old school 5X. Tu video yang keempat supaya kita boleh tengok dan kita boleh adapt contoh-contoh yang ada. Yang kelima, macam mana kalau kempen kita tak berjaya. So saya takkan tinggalkan tuan-puan, kita ajar macam mana nak troubleshoot kempen tu. So setakat tu cukup tak? Ada yang nak join? Siapa yang nak join setakat tu? So ingat matlamat kita untuk sampaikan mesej marketing kepada bakal pelanggan, bangkitkan keterujaan bakal pelanggan untuk membeli daripada kita dan jadikan bisnes kita ni sebagai pilihan walaupun kita ada pesaing lain. Okay? So anda dah nampak benda ni penting. Nak bina bisnes yang berkembang, yang boleh jadi payung kita tadi, perkara pertama, dapatkan pelanggan. Dan macam mana dah dapat pelanggan? Kita bangkitkan keterujaan pelanggan ni untuk membeli daripada kita. Okay. So orang bisnes yang berpandangan jauh mestilah boleh nampak, okay, tahu apa benda yang penting untuk bisnes dia, mesti boleh nampak value daripada apa yang kita sampaikan ni. So kita tengok apa yang old school 5X boleh bagi dan apa alternatifnya. So alternatifnya, kalau tuan-puan tak join, so kalau kebiasaannya kalau tuan-puan teruskan macam sekarang, apa yang berlaku pada bisnes macam sekarang, dia akan terus berkekalan lah macam tu. Okay? Kalau boleh berubah, bagus. So, maksudnya tak join old school 5X. Kalau boleh berubah lebih baik, bagus. Okay? Kalau kekal sama dan saya boleh bantu tuan-puan dan saya tak bagi tahu yang saya boleh bantu, saya tak jemput tuan-puan, sombonglah saya kalau saya tak bagi tahu. Jadi sebab kita pernah ada satu orang ni yang email kami, dia dalam masa 1 tahun dia buka kedai-kedai dan dalam 1 tahun tu dia rugi 400,000. Okay? Kerja lama, kumpul gaji, dalam masa setahun rugi 400,000. Sebab kerugian kita ni sebenarnya unlimited lah. Kemampuan kita untuk rugi ni unlimited. Kita ada 100,000, kita akan habis 100,000. Kalau kita rugi lah. Kalau kita ada 400,000, kita boleh habis 400,000. So kita sedih bila dengar cerita macam tu. So kalau tuan-puan dah keluar modal besar, dah cuba beberapa tahun-tahun, so kena bertindak lah. Okay? Itu alternatifnya lah kalau tuan-puan tak join old school 5X. Kalau boleh berubah, bagus. Tapi kalau tak boleh dan perlukan bantuan, silalah daftar. Okay, apa yang old school 5X ni boleh bagi? Macam Tuan Rizal tadi kita cakap, naik sales dia 5 kali ganda. Okay? Kedai optometri dekat Pantai Timur tadi, jualan dia jatuh dari ratus-ratus satu hari. Ada hari yang lepas dia buat kempen, ada hari yang boleh naik kepada 15,000 sehari. Ada satu bisnes yang jual gadget, jual barang-barang macam banyak orang jual, bukan barang dia tak unik pun. Dan dia menjual di online marketplace yang orang kata banyak saingan ni. Shopee, Lazada, tempat-tempat yang banyak saingan. Barang sama macam orang lain, bukannya barang unik pun, bukannya dia company macam Apple keluarkan produk sendiri ke. Dan jual kat tempat yang banyak saingan. Okey. 99 sale tahun lepas dia jual 5,000 je satu hari tu. Okey, lepas belajar old school 5X, jualan double 11, 11 naik kepada 19,000 satu hari. So jualan sebelum tu daripada 15,000 sebulan naik kepada 30,000 dan kita bagi tahu pada peserta, oh dia nak naik 30,000. Lepas tu dia contact balik. Dia cakap dah naik 60,000 sebulan dan sekarang ni rasanya dah naik, makin naik lah. Okay, ada hari tu dia hubungi bagi tahu makin naik. Kita ada klien peserta old school 5X yang buat homestay. Okay, ini sebelum PKP ni tahun lepas Jualan naik daripada 40,000. 40,000 tu kalau dia buat jualan semata-mata 40,000 dia rugi sebab overhead dia lagi besar daripada 40,000. Nak bayar sewa saja dah rasa 30,000 kot. Belum lagi overhead dan benda semua dan dia ada kos iklan. 16,000 kos iklan dia sebelum tu Jualan dia naik daripada 40,000 ke 82,000 untuk tak silap saya hujung tahun 2019 dan kos iklan dia, turun daripada 16,000 tadi jadi kosong. Tak buat langsung iklan. Tapi bukan maksud dia tak buat kos marketing. Ada kos marketing yang dia buat. Tapi lebih efektif, lebih berkos rendah. Tak adalah 16,000. So dia substitute dengan
cara marketing yang lain yang tak buat iklan kat Facebook. Sebab sebelum ni dia buat iklan kat Facebook, 16,000 habis, saya dapat 40,000. Sebulan-bulan 30,000 overhead, 16,000 pakai top up lah, pakai duit sendiri, nak bayar gaji apa semua. So naik dia 82,000 untuk hujung tahun 2019. Kos marketing dia daripada 16,000 jadi kosong, tapi dia top up lah dengan kos marketing yang lain yang tak setinggi tu. So berbaloi kita join Old School 5X ni, saya tak ada jaminan berjaya lah. Sebab bukan kerja saya untuk menentukan untuk nasib seseorang. So bukan kerja kita lah, kita tak boleh menentukan nasib. Cuma jaminan dia, jaminan unik yang saya bagi, confirm tak menjadi kalau tak buat. Kalau tak buat, tak menjadi kalau mengharap semua senang, semua disuap-suap dan tak mau berfikir, confirm itu takkan menjadi. Jaminan tu, saya jamin tak menjadi. Okay? Saya hanya cuma boleh jamin yang kita kongsi apa yang kami buat, BRC kongsi apa yang BRC buat, dan benda ni senang nak difahami. Dan kadang-kadang kita pun rasa macam, saya sendiri rasa macam tak percaya dengan result yang peserta ni dapat. Dan dah ramai yang buat dan dapat hasil. So logik lah benda ni berkesan kepada orang yang buat dan usahakan benda tu lah, bukan kepada orang yang tak buat. So siapa yang nak join? Nanti dulu ada 3 bonus yang kita nak bagi. Yang pertama, spending booster, video online, tingkatkan, macam mana cara nak tingkatkan pembelian pelanggan, strategi untuk tingkatkan AOV tadi, average order value, yang pertama. Yang kedua, connection booster, cara bina hubungan. Ni yang kita cerita pasal database tadi, cara bina hubungan dengan pelanggan, cara kumpul dan guna database. So macam mana nak kumpul, macam mana nak guna. So kalau tuan-puan tak pernah kumpul, kita bagi tahu cara macam mana nak kumpul. Kalau pernah kumpul tapi tak pernah guna, kita bagi tahu cara macam mana nak guna dalam connection booster. Ini bonus dan bonus ketiga, online booster. So case tadi Tuan Rizal tadi dia guna offline, kita bagi cara macam mana nak adapt kepada online. So boleh gunakan untuk online, sebab yang jual gadget tadi dia buat online, so kita boleh adaptkan. So itu 3 bonus, dan kita ada satu bonus yang premium. 3 peserta terawal bakal dapat online private consultation. Private bukan group, private, so boleh cerita banyak-banyak lah, tak perlu nak berahsia-berahsia. Sebab takut dengan orang kan, takut orang tahu. So kita group, kita bukan group, kita personal secara private. Okay, kita dah bagi 3 itu kepada peserta-peserta yang sebelum ni. Puan Haslina daripada By Ariana, brand By Ariana, dia cakap consultation tu bagi dia jalan keluar untuk selamatkan bisnes dia. Okay, Tuan Nizam kata dia dah buat, dan dengan consultation tu dah lagi tambah baik cara marketing untuk dia capture market yang lebih besar, pergi dekat market yang pesaing dia tak pergi. Okay, dia renew tax. So kita bagi dia gambaran macam mana nak kembangkan lagi audience dia dan pergi kepada tempat-tempat yang pesaing dia tak pergi. Yang ketiga, Tuan Hafiz daripada Motor Gear. Yang ni kita betulkan marketing sikit je, sebab marketing dia dah okey, tapi macam mana nak gerakkan bisnes ke lebih besar. Sebab sekarang ni sale ada 2 outlet, sale 2 outlet tu dah lebih kurang dalam 250,000. So more than 6 figures lah, 6 figures. So kita bagi dia strategi yang lebih untuk menggerakkan ke tahap yang lebih besar. Okay, so 3 ni untuk yang terawal mendaftar nanti dengan syarat share video ni dulu. Okay, share video ni sekarang, bukan dah lepas beli pun nak share. Share sekarang, nanti bila buka terus belilah. Okay, dan tadi tu dah banyak dah sebenarnya. Dan semua peserta yang join sebelum ni, join dengan tadi tu, benda-benda yang kita bagi tadi tu, itulah peserta kita, itu yang kita cong, itu yang kita jual, itu yang kita gebang, itu yang peserta sebelum-sebelum ni join, itu yang mereka bayar yuran, itu yang mereka dapat. Tapi kali ni saya nak tambah lagi. Okay, ada satu lagi tambahan. As always, macam biasa, saya ni sentiasa rasa macam nak bagi lebih. Bila pagi tadi kita buat list kan, tuan-puan mungkin ada tengok dekat channel Telegram BRC, ada yang dapat email ataupun ada yang tengok dekat profil saya. Senarai bisnes-bisnes yang join, yang daftar untuk join training ni dan yang join live ni lah. Okay, bila kita tengok tu kita rasa macam nak bagi lebih, sebab saya rasa saya boleh bantu lebih.
Kita believe yang bisnes ni boleh pergi besar, bukan semata-mata just nak dapatkan sale. Sale ni macam saya cakap tadi, langkah pertama lah, dapatkan pelanggan, bangkitkan keterujaan, okey. Tapi lepas tu nak buat ke mana? Dan bila belajar dalam old school tu, sebab old school tu dia video online, recorded video, mungkin ada benda yang tak faham. So, saya percaya bisnes ni boleh pergi lebih lagi. Jadi kita nak bantu. So ini something extra extra yang sebenarnya totally separate pun, bukannya sebahagian daripada package old school 5X ni. Okay, kita nak bagi training live masterclass secara online secara online. Okay, ini tambahan completely different daripada OS. Khas kita nak belajar yang pertama macam mana nak pergi, bila dah dapat sale daripada old school 5X tu, macam mana kita nak pergi lebih lagi, bina bisnes yang lebih baik lepas kita jualan kita naik. Sebab bisnes kita ni ada tahap-tahap dia, bukan selama-lamanya nak cerita pasal sale marketing. So kita nak bawa tuan-puan faham macam mana nak bawa bisnes ni ke tahap-tahap yang lebih tinggi. Tahap-tahap bisnes ni nak berkembang, setiap satu ni ada cabaran yang berlainan. So live masterclass ni, training ni akan berlaku secara online. Boleh tuan-puan boleh tanya soalan, so mana yang tak faham boleh tanya. Kita tak tinggalkan. Kalau tuan-puan ada masalah, tanya, kita akan jawab dalam live tu. So sebelum join live tu, nanti kita bagi tahu tarikh, kena join kena habiskan dululah belajar. Kita akan go deeper. Mungkin ada yang dah faham, tapi kita boleh go deep lagi. Setiap satu bab dalam old school 5X tu. Dan kita tengok tahap-tahap untuk kembangkan bisnes. Okay. So itu banyaklah kita bagi Ada 5 video utama, ada 3 bonus. Lepas tu kita bagi 3 peserta tahap awal dapat free private consultation, dan kita akan ada live training masterclass secara online. Okay, macam kelas, memang kelas tapi secara online lah. Okay. So berapa harganya untuk join benda-benda ni semua? Okay, harganya tak adalah murah, tetapi dijamin berbaloi bagi orang yang buat. Okay, tuan-puan boleh mendaftar old school 5X dengan harga 190 sahaja. Tak perlu bayar macam Tuan Rizal sebelum ni 6,900 yang dia happy untuk bayar. Dan ada orang yang tahu pasal old school 5X ni, tapi dia ramai yang contact, ada yang request untuk dia tak nak join old school 5X ni. Dia nak terus pergi pada consultation. Tak perlu bayar consultation 3,500 sekali ataupun 2,500 ikut mana season kita offer harga kan. Cuma perlu bayar yuran 190 saja untuk join old school 5X. Dan okay, orang sebelum ni bayar 190, dia tak tahu pun dia akan dapat masterclass tadi, masterclass live training tadi, tapi mereka bayar dengan senang hati. So sekarang ni kalau tuan-puan pernah daftar old school 5X sebelum ni, tuan-puan juga akan dapat peserta-peserta sebelum ni juga akan dapat something extra yang kita tambah tadi tu, live masterclass. Tak perlu tambah apa-apa yuran. So yuran sama. Untuk peserta baru saya RM190. Okay, pendaftaran ke old school 5X ni akan dibuka pada 27 Ogos hari Khamis tahun 2020 ni, 27 Ogos 2020 hari Khamis pukul 12.30 hari. So ready set reminder, set alarm. So ingat, jangan ketinggalan 3 peserta terawal yang dah share video ni dan beli paling awal, 3 terawal bakal dapat online private consultation. Macam Puan Haslina tadi, macam Tuan Nizam tadi, macam Tuan Hafiz tadi yang saya cerita tadi. So daftar je, nanti tuan-puan akan dapat email untuk belajar melalui video. So belajar dulu dekat video tu, ada 5 video main, ada 3 video extra. Belajar dulu sampai habis, habiskan tengok dan bersedia sebelum pergi masterclass tu. Boleh buat dulu, so tahu apa benda masalah yang dihadapi, apa benda semua. Lepas tu bolehlah join. Kita akan hantar email untuk join Facebook group dan kita buat live training masterclass tu macam seminar tapi online dalam Facebook group yang tertutup. Okay, so pendaftaran akan dibuka di page brc.my/os. So brc.my/os. OS stands for old school. Kita akan tambah information pasal live masterclass tadi dekat page tu. 27 Ogos 2020 pukul 12.30 hari. Sesuai untuk bisnes yang nak sampaikan mesej kepada bakal pelanggan.
nak bangkitkan keterujaan bakal pelanggan untuk membeli dengan kita, untuk membeli dengan Tuan Puan dengan tak sabar-sabar, dan jadikan bisnes Tuan Puan sebagai pilihan oleh pelanggan walaupun ada pesaing lain. Okey. So cukup setakat itu, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat dan Tuan Puan perlukan bantuan daripada kami, jemput untuk daftar Old School 5X. Boleh baca cerita-cerita pasal peserta Old School 5X, okay, di page brc.my/os, dan kami akan hantar email, hantar SMS sebagai reminder apabila jualan dibuka nanti, supaya Tuan Puan tak ketinggalan. So kalau Tuan Puan tengok video ni sampai sekarang dan masih lagi belum daftar email mana-mana dengan BRC, boleh pergi ke brc.my/os dan pergi scroll ke bawah sekali, ada borang waiting list, dan kita akan bagi tahu bila dibuka supaya Tuan Puan tak ketinggalan. Terima kasih banyak tuan-tuan puan. Semoga bermanfaat, semoga membantu. Ada banyak lagi yang kita boleh share, ada banyak lagi yang kita boleh kongsi. Tapi macam biasalah, kita belajar one off dengan kita belajar secara berkurikulum. Ada modul yang tersusun, faham satu, pergi ke tahap seterusnya, faham satu, pergi ke tahap seterusnya, dan kita build kita punya understanding daripada satu tahap ke satu tahap ke satu tahap. Kita akan dapat lebih lah. Bezalah belajar one off dengan kita belajar dengan cara yang tersusun, ada modul. Okay? So jemput bersama dengan BRC. Terima kasih banyak datang. Follow page BRC, like page BRC, daftar email dengan BRC supaya kita boleh continue conversation kita, pembelajaran kita. Okay? Dan kita boleh, tuan-puan boleh dapat apa-apa pengumuman, apa-apa offer yang kita bagi untuk masa depan. Okay? Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.